أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وأفضل صلاة وأتم تسليم على حبيبنا سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وأستفتح بالذي هو خير. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبأنا وإليك المصير. أما بعد. Alhamdulillah, tuan-tuan dirahmati Allah. Pertama-tama kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang berbahagia ini di bulan Syaban yang mulia, Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita. Mudah-mudahan menjadi saksi di hari muka insya-Allah di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu daripada amalan soleh. Tuan-tuan dirahmati Allah, untuk pertemuan yang pertama kali ini, sebenarnya kita dah kenal pun, tuan-tuan pun kenal saya dah beberapa kali dah saya rasa datang ke sini dalam bulan-bulan Ramadan beberapa tahun sebelum ini. Saya bawakan kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah karangan Syekhul Islam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala. Dan kitab ni terkenal dengan nama Melayunya Nasihat Agama. Nasihat Agama. Ada terjemahan dia. Baik, tuan-tuan dirahmati Allah, saya tak pasti adakah kitab ni yang kita akan teruskan. Biasanya saya baca di Baiduri itu satu lagi yang lebih kecil. Lebih kecil. Tapi kadang-kadang yang kecil lagi susah. Baik, tuan-tuan dirahmati Allah, kita ambil berbeza sikit. Karya Imam ini yang terkenal, Imam Al-Haddad. Saya orang kenal dia semua Imam Al-Haddad rahimahullah ta'ala. Beliau hidup pada tahun 1634. Lama agak 1634. Dan sampai bila umur dia? Dia ada sikit bagi manaqib ni ataupun sejarah hidup dia, tapi kita tak bacalah. Ya, meninggal dalam bulan Ramadan di sini. Tak ada pula ditulis dia punya tahun Masihi, hanya Hijri saja. Pada 27 Ramadan, hari Khamis 1132 Hijriah. Lama lah tu, lah ni 1000 berapa 1400. Jadi mudah-mudahan kita mendapat keberkatan insya-Allah. Jadi untuk pertemuan kita ni kita baca mukadimah dulu. Masa kita pendek je kan, sampai Isyak je kan. Jadi kita baca apa yang sempat lah. Bismillah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ini dia punya mukadimah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan melainkan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Maha suci Engkau ya Allah. Tidak ada ilmu bagi kami. Tidak ada ilmu pun bagi kami ini kecuali apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau adalah maha alim lagi maha bijaksana. Kalau kita rajin-rajin ulang apa yang biasa disebut oleh malaikat Allah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, itu sekali kita tidak akan ada riak. Kita tidak akan terpesona dengan kehebatan diri kita sendiri, kerana segala ilmu yang ada pada kita hanyalah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kita asalnya keluar daripada perut ibu kita. La ta'lamuna syai'ah, kamu keluar daripada perut ibu kamu, tidak kamu ketahui apa satu pun. Ini asal kita semua pun orang jahil juga. Hanya Allah yang mengajarkan kepada kita ilmu. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah
Suruh sekalian alam, allazi ja'ala ad-da'wata ila al-huda wad-dilala 'ala al-khairi wa nasihati lil muslimin min afdalil qurbat. Tuhan yang menjadikan berdakwah kepada petunjuk, yang menjadikan menunjuk kepada kebajikan, yang menjadikan menasihat kepada kaum muslimin adalah daripada seafdal-afdal qurbat. Qurbat ni maksudnya pendekatan diri kepada Allah. Ada orang ingat hanya solat, zakat, haji, sedekah, itu saja sebagai qurbat, sebagai cara bertakarub kepada Allah. Tapi dia terlupa bahawa berdakwah di jalan Allah itu menunjukkan orang kepada hidayah Allah, menunjukkan, menasihati orang, memimpin orang kepada kebajikan itu adalah daripada sebaik-baik qurbat. Sebaik-baik tu bukannya kaleng-kaleng, bukannya sedikit kan. Bahkan ad-dal 'ala al-khair ka fa'ilih. Nabi pernah mengatakan orang yang menunjuk orang kepada kebaikan tu, orang tu buat seperti dia dah membuatkannya. Seperti dia dah membuatkannya. Kita pun kadang-kadang tak mampu nak buat semua kebaikan. Tapi kalau 10 orang kita suruh, baca 10 kali lah kita buat. Nampak tak? Dia punya saham dia tinggi. Mengajak orang kepada kebajikan tu saham dia sangat tinggi. Kalau kita buat seorang-seorang kita lah duk tunggu lumuh nak buat benda tu. Tapi kalau kita ajarkan, kita dapat. Kita ajar 2 orang, kita dapat 2 kali. Kita ajar 3 orang, 3 kali. Betul kan? Jadi oleh sebab itu Nabi sendiri mengatakan innama bu'ithu mu'allima. Aku diutuskan oleh Allah sebagai guru. Nabi kata aku diutuskan oleh Allah sebagai guru kepada manusia. Jadi kerana mengajarkan orang itu salah satu daripada afdal al-qurbat, daripada salah satu cara bertakarub yang paling afdal. Tuan-tuan dirahmati Allah, wa arfa'id darajat, disebutkan lagi sebaik-baik, setinggi-tinggi darjat. Setinggi-tinggi darjat. Betul lah kan? Yang kita nak baca selalu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah mengangkat mereka yang menuntut ilmu, utul ilmu, kan, ke beberapa darajat yang ditafsirkan yang kita baca dalam beberapa kitab yang lain. Berapa derajat tu banyak mana derajatnya, wallahu alam, kan. Tetapi yang diberitahu kepada kita selang satu derajat tu, kalau mahu dikira, mahu diletakkan ukurannya, maka perjalanan 500 tahun. Tak silapnya perjalanan berkuda 500 tahun baru sampai daripada satu derajat ke satu derajat. Subhanallah. Dahsyatnya derajat-derajat yang ada di dalam menuntut ilmu. Masya Allah. Tak pernah lagi lah 500 tahun pula tu. Kan? Subhanallah. Setahun pun cukup lah. Sebulan pun tak. Pacu kuda tak berhenti sebulan tu ramai nabi. Siapa rajin sangat nak kira tu, bila kira. Baik tuan-tuan dirahmati Allah, wa ahammil muhimmati fid din. Daripada sepenting-penting pekerjaan di dalam agama. Sepenting-penting pekerjaan dalam agama. Kalau terhentinya berdakwah kepada kebajikan ni, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Salah satu tanda kiamat itu terhentinya kerja dakwah. Hingga yang tersebar adalah kejahilan. Di akhir zaman, yang paling akhir sekali, orang tak kenal dah sembahyang, tak kenal dah puasa, haji, apa semua dah tak kenal. Cuma yang masih tinggal adalah la ilaha illallah. Itu saja jahilnya manusia. Kerana apa? Antara salah satu tanda daripada tanda-tanda hari kiamat itu ialah diangkat ilmu. Diangkatnya ilmu. Angkat ilmu ni macam mana? Kita pun tak reti. Dijawab oleh Nabi, diangkat ilmu itu dengan dimatikan ulama'. Jadi tuan-tuan kalau ada ulama', ulama' susah nak jadi ulama' ni. Ustaz tu ulama' dah.
Ulama lagi tinggilah, kan? Tapi adik sikit pada ulama tu ustaz lah kot. Takkan adik pada ulama tu benda lain pula. Kan? Jadi wakil-wakil ulama tu ada. Dalam 10 tu seorang mungkin yang lebih alim tu kan. Ulama ni darjat dia macam-macam. Nak sampai darjat Imam Nawawi tu orang kata tak ada dah. Jangan tanya darjat Imam Syafi'i lagi, jangan tanyalah. Darjat Imam Nawawi tu pun dah tak ada dah. Bahkan darjat kita nak sampai darjat apa? Ibn Hajar dan Ramli tu pun Allahu Akbar. Patah tak ada ah. Tak ada. Tu pun dia orang tu dipanggil muqallidin je. Bukan mujtahidin lagi. Muqallid lagi. Muqallid maksudnya ulama yang mengikut je. Bukan ulama yang mujtahid. Masya Allah. Dah semakin lama semakin tak ada golongan. Banyak orang berilmu tapi dia bukan mujtahid. Nak jadi mujtahid ni tanya orang musufik lah. Ngaji PK ada PhD mujtahid tak Ustaz? Belum lagi. Belum lagi. Duk asyik lupa ya mujtahid apa. Kan? Nak tanya ulama yang semacam yang terakhir dalam masyarakat Melayu ni, antara yang lama-lama yang alim terkenal macam Syekh Ahmad Zain Al-Fatani tu pun dah tak ada dah. Yang boleh katakan tak silap 52 ilmu pakarnya. Tak silap 52 ke berapa gitu. Kepakaran yang panggil optimum. Optimum yang sempurna kan. Kita setakat lah ni ada 2-3 cabang ilmu agama ni pun dah kira okey lah. Kan? Nak capai tahap jadi mufassir yang sebenar pun susah. Kena mutabahir dalam 15 ilmu asas dalam tafsir. Takat ada sekarang pakar-pakar tafsir pun belum tentu lagi. Kalau dia cuba ilmunya dah sampai ke tahap yang disebut oleh ulama alim begitu sekali dalam tafsir sehingga membuatkannya boleh diangkat derajat sebagai seorang mufassir. Subhanallah. Nampak tuan-tuan kan? Ngaji balaghah pun ingat tak ingat. Kan? Tambah yang tak mengaji balaghah jangan cakap. Macam mana nak beza tashbih dengan musyabbah. Banyak kami mengaji tu pun, peringkat tu pun yang terendah lagi. Tu tak tahu tajuk dah, apa lagi nak mengaji. Karena tiap-tiap satu tajuk tu lagi, perbahasannya lagi banyak. Kan? Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, apanya ada Tuhan rezeki dalam kalangan masyarakat Melayu ni, ada lagi alim ulama yang dah hargai. Bila dah tak ada, itu tanda bahaya dalam masyarakat. Salah satu perkara yang paling penting dijaga dalam sebuah masyarakat itu ahli ilmunya. Ahli ilmunya. Jaga macam mana? Jaga tu sokong dia. Kan? Apa nama? Jangan biar dia tidak berperanan. Kan? Jangan tinggalkan dia. Jangan tinggalkan dia. Tarik dia supaya dia ni berperanan dalam masyarakat. Peranan ulama tak ada lain dah menyampaikan ilmu tu yang paling utama lah. Kan? Suruh dia juga mandi mayat, nak suruh dia juga. Semua nak suruh dia. Jenuh lah. Tuan-tuan nak buat apa pula? Dengar saja. Tak boleh. Bantu dia. Bantu dia. Kan? Ambil sama saham-saham yang apa nama? Membuatkan kita mendapat juga kelebihan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wazalika sabilu anbiya'illahi wal mursalin. Inilah dia jalannya para anbiya dan mursalin. Antara semua jalan yang ada menggunakan jalan apa yang paling baik? Jalan anbiya dan mursalin. Jalan yang paling baik. Ada boleh suggest tak jalan yang lebih baik lagi daripada jalan anbiya dan mursalin? Ada opinion? Tak ada kan? Tak ada kot. Sebab mereka lah sebaik-baik manusia yang diutuskan Allah kepada manusia. Kan? Jadi nak cari jalan yang lain lagi, itu maknanya buang yang baik lah. Tak pandai milih lah. Jalan terbaik adalah jalan yang dilalui oleh para anbiya dan mursalin. Ini para rasul. Wa awliya'ihi salihin, dan para walinya yang salih. Walinya yang salih. Masya Allah, umat Nabi Muhammad ni umat yang paling banyak wali-walinya. Bahkan wali-wali umat Nabi Muhammad ni hampir dilihat dia seperti para anbiya punya hebatnya. Kan?
Masya Allah, tabarakallah. Wal ulama'il amilin, dan para ulama yang amil. Ulama apa ada macam-macam, tak beramal, tapi yang kita nak yang beramal. Yang rasikhina fil ilmi wal yaqin, yang begitu mendalam ilmunya dan keyakinannya. Ulama yang ada yang tak kuat pun ada, yang boleh dibeli. Misalnya dia lagi lalai dan leka, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina maulana Muhammadin rasulil amin. Selawat Allah, iaitu rahmat Allah dan salam sejahtera ke atas Nabi, ke atas sayyidina maulana Nabi kita Muhammad Ar-Rasulil Amin wal Habibil Makin, kekasih Allah yang kukuh, yang kuat, Khatimun Nabiyyin, Khatim An-Nabiyyin, iaitu penutup segala nabi, wa Imamil Muttaqin, dan imam bagi segala yang bertakwa, wa Sayyidis Sabiqin wal Awwal wal Lahiqin, dialah ketua ataupun penghulu bagi yang terdahulu dan bagi yang akan datang. Tidak ada yang boleh mengatasi Nabi kita Muhammad SAW, kerana bagindalah penghulu bagi yang semua itu. Wa ala alihi wa ashabihi al-mukhlisin as-sadiqin, dan salam sejahtera, salawat juga ke atas ahli keluarganya, para sahabatnya yang ikhlas dan sadiq dan jujur. Wa ala tabi'ina lahum bi ihsani ila yaumiddin, dan ke atas para tabi'in yang mengikut mereka dengan cara yang terbaik sampai hari kiamat. Amma ba'd, ada pun selepas daripada itu. Ini cara Arab bercakap. Lepas dia puji-puji semua, terbukalah minda kita. Yang sebelum masuk ke masjid, macam-macam kita duk fokus. Kan? Bila dia buka mukadimah ni, dia tarik kita puji Allah balik, bersolawat, ikatkan diri balik, hubungkan balik, caskan balik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Caskan diri kita sebagai hamba Allah, caskan diri kita sebagai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru kita nak mulakan cerita. Itu Islam tu punya cara. Bukan macam cara orang barat terus datang deliver terus apa yang padanya penting. Yes, itu penting, tapi kalau jiwa masih tidak berhubung dengan Allah dengan betul, kan, tak masuk betul-betul lagi, terus berhubung, banyak bertakabur. Sambung-sambung lepas lagi mati karen tu. Kan? Jadi biar cas dulu. Tak banyak, sikit pun tak apa, asal ada. Baik, tuan-tuan dan rahmati Allah. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya telah bersabda Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Hadis ini mesti dibacakan. Iaitu hadis pertama kita tentang niat. Nak baca, nak mengaji apa pun, kalau niatnya kosong, jadi dia tidak fokus. Apa niatnya tu? Kan? Intention tu. Kan? Mesti ada. Kerana segala perbuatan itu permulaannya niat. Kan? Mesti ada niat. Mai buat apa, nak buat apa. Semua orang tanya tu perkara biasa. Takkan kalau Islam tanya tak boleh. Kan? Jadi sampai berbetulkan niat. Benda paling susah kita nak tahu ialah niat seseorang. Niat seseorang. Kan? Jadi hanya sahaja amalan itu biniat. Ada ulama kata-kata sah dengan niat. Hanya sahaja amalan itu sah dia dengan niat. Itu salah satu tafsir. Ada mengatakan maksudnya hanya amalan itu bermula dengan niat. Kan? Ada tu dapat ganjaran dengan niat sah, tapi dapat ganjaran dengan niat. Macam-macam tafsir kat situ. Maksudnya sempurna dia dengan niat. Tak ada niat tak sempurna. Kan? Jadi dalam mazhab kita Syafi'i lebih nak mengatakan niat tu rukun. Bukan penyempurna, tetapi dia syarat. Kan? Dan rukun. Dia mesti ada. Mesti ada. Kalau tak ada, tak jadi. Kan? Cuma cara niat tu saja berbeza. Mazhab lain pun sama, tapi cara dia berbeza. Kan? Bagi dia niat tu dah datang tu kira niat lah. Macam nak buka puasa, macam kita sahur kan. Sahur tu dia kira niat dah. Mazhab lain tu bangun sahur tu kira niat dah. Takkan nak bangun tentang nak buat benda lain.
Sahur tu takkan nak saja tak pernah bangun pukul 4 pagi pergi makan nasi goreng. Takkan saya saja pula. Tiadlah tu. Kita tak boleh lagi. Kita mesti betul juga. Nawaitu sauma ghadin. Bukan hak mulut tu, hak dalam hati tu. Nawaitu sauma ghadin. Hak ni talaffuz bin niyas. Lepas niat saja. Niat dengan lepas niat tu tak sama. Niat tu dalam hati. Lepas niat tu menolong niat dalam hati. Kan? Jadi kita mesti niat juga kan? Jadi itu yang takut terlupa niat sebulan awal lagi. Ambil sahat mazhab Imam Malik, Tok Guru pada Imam Syafi'i, cover niat sebulan tu, kot terlupa. Tu dia panggil reserve. Dia reserve siap dah niat kedua tu. In case kalau terlupa malam tu pulun niat nasi biryani tu, subuh-subuh tu, belum habis gulung orang azan. Allah tak niat tadi. Dah cover dah. Tok Imam ajar dah. Tuan-tuan malam ni, malam tarawih yang pertama tu, Tok Imam dah sebut, mari kita sama-sama niat satu bulan. Kan? Lepas tu baru kita niat pula satu untuk esok. Kan? Dua kali. Dah terniat dah. Kan? Tapi mazhab ni simple. Bangun tu kan niat tu. Kan? Kira niat lah. Betul lah. Betul tak? Betul ya? Saya pagi. Tapi buat juga. Innamal a'malu bin niyat wa innamal likulli imri'in ma nawah. Dan bagi setiap orang tu dia ada niat dia. Apa yang dia niatkan. Bagi setiap orang tu dia dapat apa yang dia niatkan. Contoh dia Nabi kata faman kan hijratuhu ila dunya yusibuha. Siapa yang berhijrah kerana nak cari dunia. Habuan dunia lah kan? Aw imra'atin yankihu, atau nak cari wanita untuk dikahwini. Fahijratu ila ma hajara ila, hijrahnya adalah berdasarkan, dikira berdasarkan tujuan yang niat tadi. Hijrah bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kena faham, baca hadis tu faham banyak. Ustaz, saya niat macam-macam ni. Niat macam-macam ni susah kan? Nak tu pun nak, ni pun nak. Kahwin tu pun betul, Islam tak tegah. Kan? Cari harta pun betul, Islam tak tegah, tak ada masalah. Tapi ini masalah berhijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah. Tidak ada boleh niat selain daripada ilallahi wa rasulih. Niat itu mestilah kepada Allah dan Rasul saja. Tinggalkan segala duniawi. Kan? Tinggal. Barulah akan kamu digelar di sisi Allah sebagai muhajir fi sabilillah. Orang yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu Taala. Terenung hadis-hadis yang macam ni, kita naik seram. Kita macam-macam doa, macam-macam niat kita tambah dalam niat kita tu kan. Baik tuan-tuan dan rahmati Allah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Syekh ni dia ambil tekat tu, hadis ni panjang. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu taala an. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa qala alaihi salatu wassalam. Sabda Nabi SAW, ad-dinu nasihah. Agama tu nasihat. Situ yang kita terjemah macam tu. Tapi orang mengaji bahasa Arab, dia kupah lebih sikit. Kerana pada mubtada' dan khabarnya tu, itu pada subjek dan predikat dia. Kan? Kalau mengaji bahasa Melayu, dia subjek predikat dia. Kedua-duanya ada alif lam. Ada alif lam. Kalau mungkin kita boleh katakan ada kalimah the. The ni maksudnya definite, bukan indefinite. Yang sudah tertentu. Agama itu tertentu dan dia imbang. Antara mubtada' dan khabar ataupun predikat dan subjek seimbang beratnya. Masa agama itu nasihat seluruhnya. Seluruh nasihat itu adalah daripada agama. Boleh. Okay? Maksudnya agama itu seluruhnya adalah nasihat. Nasihat ni apa? Nasihat macam-macam maksud. Nasihat ni nasihat. Ada maksud nasihat itu mesti ikhlas pun nasihat. Okay? Jadi macam-macam. Macam-macam maksud nasihat tu. Kalau tuan-tuan belajar hadis tu, biasanya belajar dalam kitab Al-Arba'in. Kita hadis Arba'in Nawawiyah kan? Hadis Arba'in. Para sahabat bertanya kepada siapa nasihat itu? Kan? Maka jawab Rasul, lillah. Ini yang payah nak tafsir kan? Nasihat itu adalah lillah. Takkan nasihat Allah Ta'ala. Kan? Nasihat lillah itu berubah maknanya. Nasihat itu ikhlas diri kepada Allah. Kan? Itu agama itu mesti mengikhlaskan diri kepada Allah. Itu panggil agama. Kalau tak boleh mengikhlaskan diri kepada Allah, nak
masalah kena usaha mengikhlaskan diri kepada Allah. Kan? Macam Nabi Ibrahim. Isqala lahu rabbuhu. Nabi Ibrahim bila surah Allah, aslim, menyerahlah kamu kepada Allah. Terus dia jawab, aslamtu lillahi rabbil alamin. Aku serahkan kepada Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Itu Nabi Ibrahim. Maqam yang paling tinggi antaranya. Kan? Yang dalam Isra wal Mi'raj tuan-tuan dah belajar dalam Rajab baru ni, macam mana Nabi Ibrahim tu dengan 50 sembahyang yang diturunkan buat pertama kalinya kepada manusia, ditaklifkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nabi bawa turun lalu depan Nabi Ibrahim tak ada masalah. Dengan 50 sembahyang tu tak ada masalah. Kan? Tak ada masalah. No problem at all. Mungkin patut tambah lagi ke? Kan? Ush. Jumpa Nabi Musa turun ke tingkat kedua, ke-6 tu jumpa Nabi Musa. Musa tanya dapat apa? Pergi jumpa Tuhan penat-penat tu kan? Macam tu lah orang kata, orang pun cakap. Pergi jumpa Tuhan susah-susah ni, dapat apa? Kat dunia pun boleh beritahu benda tu kan? Dapat apa? 50 sembahyang. Banyak tu. Banyak tu. Balik. Tu agak tu nasihat tu. Nasihat juga tu. Kan? Balik jumpa Tuhan, balik minta kurang sikit. Kan? Nabi pun nak terima ke tak terima nasihat ni. Tengoklah kepada siapa? Kepada Jibril buat tanda setuju. Kan? Setuju baru naik kurang, ada setengah riwayat kata 5, ada kurang setengah riwayat kata kurang apa? 10 kan? Ni turun. Nabi Ibrahim tak ada cakap apa. Pasal Nabi Ibrahim disebut dia maqam taslim. Maqam taslim. Maqam taslim maksudnya apa saja Tuhan suruh dia buat belakang. Tak tanya banyak. Suruh sembelih anak apa dia sembelih. Siapa nak sembelih budak baik bukan main sembelih apa-apa. Kan? Tak ada tanda jahat langsung budak ni. Nabi Ismail lah. Kan? Segak pula tu. Kan? Dah lah nak dapat payah. Anak kan? Besar pula di Kaabah, bukannya besar dekat mana-mana tempat teruk ni. Di sisi rumahmu. Ya Allah kan. Tak ada tanya sikit pun. Terus sembelih. Terus sembelih. Masya Allah. Dia suruh hantar hajar sampai ke mana? Sampai ke Mekah. Sedangkan tidak ada orang pun di sana. Tak ada orang. Kita ni pergi Mekah. Ya Allah. Orang punya berlambak. Kan? Takut tengok orang punya ramai. Tapi masa tu seorang pun tak ada. Tak ada masalah. Tak tanya Tuhan. Lagi dia nak makan apa? Kan? Macam mana dia keadaan nanti? Aku ni jadi manusia bertanggungjawab ke? Kalau pergi tinggal, apa orang nak kata aku lagi? Tak, orang Kedah kata apa? Orang tak kata ni buta perut ke? Kejam ke aku ni? Kan? Tidak? Nabi Ibrahim ada dia soal Allah Ta'ala gitu? Tak. Dia serah pun Allah Ta'ala pula. Sebab dia sedang deal dengan Allah, bukan dengan manusia. Kan? Tuhan. Kalau kata dia pandai juga, Tuhan, tak usah tanyalah. Terang mana dia boleh jaga manusia. Dia Rabbil Alamin. Tuhan seru sekalian alam. Rabbi itu maksud penjaga sekalian alam ni. Dialah penjaga sebenar. Kan? Ini tuan-tuan dirahmati Allah tu. Aqidah Nabi Ibrahim tu, Masya Allah, Tabarakallah. Inni lakum minan nasihin. Kata Iblis ni, aku nak bagi tahu kamu dua ni. Kan? Tentang pokok khuldi dan sebagainya ni kan. Bukan apa, aku hanya sebagai penasihat saja. Nasihat mesti ikhlas. Penasihat mesti dia nasih. Kita panggil tobat apa? Tobat nasuha. Apa maksud nasuha tu? Pure punya tobat. Tu pure. Kalau tobat tu bersih dah Ustaz. Ya, tapi kalau buat nasuha tu pure lagi. Tobat tu maksud dia kembali dah. Kan? Tapi kalau tak nasuha lagi maksudnya barangkali baliklah. Kan? Kalau tu tengok kemudian 5 tahun lepas kita jumpa dia buat lagi jahat buat balik jahat. Mana hari tu taubat dia tak nasuha lagi. Taubat dia tak nasuha lagi. Itu tak dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bahasa Arab ni dia buat kita faham. Kenapa nasihat kepada agama tu ikhlas diri lebih-lebih betul-betul
Pertama, darjat pertama nasihat agama ni. Nasihat agama ni juga kerana kita nama nasihat agama. Itu dia ambil hadis ni sempena lah. Kan? Kepada Rasul. Maksud ikhlas diri kepada Nabi. Ikut Nabi betul-betul. Bukan ikut sikit-sikit. Yang mana rasa nak ikut, tak nak ikut. Kan? Nampak tak? Tak boleh. Cinta kat Nabi tu kena cinta betul-betul. Tak boleh cinta sikit-sikit. Kalau rasa cinta tu tak apa nak apa, semarak ke apa. Nak tak hebat lah. Kena susah hati. Siapa ni? Kan? Susah hati. Kita tengok orang duduk bersolawat. Banyak orang duduk apa? Duduk menasyid. Ingat nama Nabi ni kerana salah satu daripada tanda cintakan Nabi tu rajin sebut. Macam kita lah. Kalau bercinta dengan seorang tu cinta ke dia. Aku sat-sat sebut. Sat-sat teringat. Sat-sat sebut ke dah. Nanti kalau Nabi pun tak selawat. Kita tak selawat ke Nabi tu. Bahkan selawat kita 5 kali, berapa kali sembahyang tiap hari tu. Berapa kali? Kita sembahyang 17 rakaat. Kan? Jadi kita tiap sembahyang tu ada 2 kali kita paling tidak selawat kepada Nabi tahiyat awal dan tahiyat akhir. Cuba kali. Tu wajib. 34 kali. Kan? Tu pun kadang-kadang selawat tu sampai innaka hamidun majid. Tak teringat pun tu tadi tu baca tu selawat. Tak teringat pun tu selawat. Maksudnya tidak berserta dengan perasaan hati yang cinta kepada Allah SWT. Tu kita kata istighfar kita perlukan kepada istighfar. Tengah duk istighfar tu pun tak teringat istighfar tu ialah maksudnya minta ampun. Tersebut tu sebagai budaya dan adat tu istighfar. Tapi apanya istighfar, apanya? Kan? Itulah tuan-tuan dan rahmati Allah SWT nasihat kita kepada Rasul ikut Nabi betul-betul lah. Kan? Lagi apa lagi? Wali'immatil muslimin dan juga kepada sekalian umat imam atau para pemimpin kepada kaum muslimin. Itu juga nasihatnya. Sama saling menasihati. Mengikuti wa'ammatihim dan sekalian umat Islam yang lain. Kan? Mesti bersih diri, suci diri, ikhlas diri sesama kita. Kalau di kalangan kita ni masih tidak sesama kita dengan berprasangka, dengan buruk sangka. Nah kan kita ke akhirat kita tak boleh berkumpul selainkan dengan orang Islam je. Tuan-tuan maukah bangun-bangun duduk dengan orang bukan Islam? Tak nak kan? Kerana setiap dari kita ni akan memberi syafaat kepada saudara kita yang lain. Itu sesama Islam. Itu syukur kita. Kawan kita ada kat sini, dia boleh bersyafaat kita. Tak? Orang ni tak boleh. Selain daripada kita dapat syafaat dari Nabi, syafaat daripada ibu bapa kita, syafaat daripada guru-guru kita, syafaat sesama kaum muslimin. Penting. Setiap orang Islam tu sangat penting. Mungkin dengan sebab syafaat seorang ahli fakir miskin ni, kita boleh masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak kan? Dah, insya-Allah. Barulah dia sampai kat sini nak sebut. Inilah kitab kami karangkan haza wa haza kitabun allafnahu. Dekat tu kita berhentilah insya-Allah. Insya-Allah kalau ada pertemuan yang lain di masa-masa akan datang, kita sambung insya-Allah. Semoga kita panjang umur dapat memakmurkan Ramadan pada tahun ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman warzuqna 'amalan salihan wa taqabbal ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.